Menyedari Bintulu semakin menjadi pilihan ramai dalam mencari pekerjaan, Jabatan Pertanian Bahagian Bintulu telah melaksanakan beberapa kaedah dengan menggunakan konsep pertanian lestari. Ia bertujuan agar bekalan makanan mencukupi untuk keperluan penduduk Bintulu sekaligus membantu meningkatkan pendapatan petani di Bintulu. Konsep pertanian lestari ini mengutamakan kaedah pertanian moden. Kita melalui menggunakan konsep kaedah pertanian moden. Kerana pertanian moden ini yang mampu meningkatkan kualiti, meningkatkan kuantiti makanan kita dan juga ialah selamat. Di mana kita dapat menggunakan ruang yang kecil. Di mana kita tahu sekarang ini penggunaan tanah kita, pertanian ini terpaksa bersaing dengan sektor perumahan, sektor perkilangan. Jadi amat penting kita menggunakan satu kawasan yang terhadlah. Jadi melalui pertanian lestari ini, kita berharap makanan atau perbekalan makanan kita mencukupi dan juga meningkatkan pendapatan kita lah. Jelas Jackson, terdapat 7 program telah dirangka dan telah dilaksanakan bagi menjayakan konsep pertanian lestari ini. Antaranya, program pembangunan tanaman yang merangkumi tanaman buah-buahan, tanaman sayur-sayuran, tanaman komoditi seperti kelapa sawit, kelapa pandan, getah dan lada. Program lain termasuk program industri asas tani, program penyediaan infrastruktur jalan ladang, program latihan yang bertempat di Sungai Sibiu dan program penyelidikan. Penyelidikan pun kita buat di Sungai Sibiu lah. Jadi penyelidikan ini berperanan membangun produk-produk pertanian, memberi bakar-bakar yang terkini, memperkenalkan pelbagai teknologi yang terkini lah. Dan yang terakhir lah biosecurity. Jadi biosecurity ini kita tetapkan di lapangan terbang dan juga Pelabuhan Bintulu, di mana usahawan ataupun petani yang ingin membawa benih-benih dari luar, mereka perlulah memohon import permit dahululah kepada kami. Jadi ini adalah 7 program yang kami buat di Bintulu yang boleh dimohon oleh petani-petani di Bintulu lah, dan dari luar juga boleh mohon. Bagi memastikan para petani di Bintulu terus sukses dalam usahakan aktiviti pertanian, Jabatan Pertanian Bintulu juga menyediakan pelbagai bentuk bantuan disediakan secara percuma. Namun yang penting bagi pihak pertanian adalah membantu para petani mengenal pasti tanaman atau ternakan yang mendapat permintaan tinggi di. Kami ingin mengenal pasti dan menggalakkan petani untuk menanam tanaman yang berpotensi tinggi. Maksudnya berpotensi tinggi adalah satu, harga yang tinggi dan juga mendapat permintaan yang tinggi di pasaran. Antara tanaman yang boleh diusahakan adalah durian, nanas, kelapa, kopi, pisang dan juga ngancem. Kesemua produk-produk ini mempunyai harga yang tinggi dan juga mendapat permintaan pasaran yang sangat tinggi. Satu lagi usaha yang dilaksanakan Jabatan Pertanian Bintulu dalam melipat gandakan pendapatan petani di Bintulu adalah melalui projek TKPM, iaitu Taman Kekal Pengeluaran Makanan. Projek TKPM ini juga dalam senarai pertanian lestari. Kami ingin memperkenalkan satu projek yang kita panggil projek berimpak tinggi. Maksudnya berskala komersial. Jadi kami ada merancang dan juga dalam pelaksanaan beberapa projek yang berskala besar. Yang pertama adalah kami kenali sebagai TKPM. Sekarang ini TKPM, Taman Kekal Pengeluaran Makanan, kami telah usahakan di Sungai Sibiu seluas 30 hektar. Ini apabila siap nanti akan disewakan kepada petani-petani kita di luar sanalah. Jadi Jabatan Pertanian akan menyediakan infrastruktur asas seperti jalan ladang, air, elektrik dan sebagainya lah. Petani cuma menyewa dan mengusahakan tanah tersebut. Setakat ini, malum balas para petani di Bintulu, terutamanya penduduk di pedalaman Bintulu, amat memberangsangkan. Ramai di kalangan mereka mula menyedari pertanian berpotensi meningkatkan peluang pendapatan mereka. Okey, di Bintulu kita memang terkenal dengan beberapa komoditi ataupun tanaman. Yang pertama adalah sawit. Jadi di kawasan Bintulu memang terkenal dengan sawit. Setakat ini di Bintulu dianggarkan kira-kira 320,000 lah hektar ditanam kelapa sawit. Itu untuk komoditi. Kemudian untuk tanaman makanan, Bintulu terkenal dengan tanaman kelapa pandan. Jadi kita ada seluas 250 hektar yang ditanam di kawasan Kuala Tatau,
di Kuala Nyalau. Jadi saya fahamkan kelapa pandan yang ditanam di Kuala Nyalau memang sangat berkualiti tinggi, memang sangat wangi. Usaha berterusan Jabatan Pertanian Bintulu dalam membangunkan sektor pertanian memungkinkan suatu hari nanti Bintulu akan menjadi bandar pengeluar produk makanan di Sarawak. Yang penting, ia membantu membangunkan ekonomi Bintulu dalam sektor pertanian selain sektor perindustrian.